Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk dan menjadi pembeza antara hak dengan batil. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis, yang berusaha, seluruh ahli jawatan kuasa Badan Kebajikan Harakah selaku penganjur pada petang ini, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bertemu dalam Ramadan yang kedua, hari yang kedua. Kerana kita bersyukur sebab Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, mempertemukan kita sekali lagi di dalam Ramadan tahun ini. Dan setelah, sebagaimana yang kita berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami sampai kepada Ramadan. Dan sejahterakanlah juga kami ketika kami berada di dalam Ramadan. Maka pada pagi ini, petang ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan puasa dengan Quran. Kerana kedua-dua ini tidak boleh kita nak pisahkan antara Quran dengan puasa. Quran dengan puasa ni kita tak boleh pisahkan, kerana memang Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sebut tadi, permulaan Quran turunkan dalam bulan Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Malahan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Quran. Selain daripada bulan Ramadan, dia juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Dan kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kekal. Sebab itu Al-Quran itu disebut sebagai min ayati manzurah, min ayati maqru'ah. Quran itu ialah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Taala yang boleh kita baca. Yang boleh kita baca ialah Al-Quran. Satu lagi ialah min ayati manzurah. Satu lagi ialah di antara tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala yang kita dapat, kita tengok, kita lihat. Seperti mana cakrawala, bukit, gunung ganang, binatang. Malahan Nabi SAW ketika diisra'kan dan dimi'rajkan, itu disebut sebagai di antara tanda-tanda min ayati manzurah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat oleh Nabi pada malam tersebut. Benda-benda yang menakjubkan, yang mengajaibkan, yang Allah Taala pamerkan pada malam itu. Maka sebab itu
Al-Quran ini memang mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan Ramadan. Malahan dalam bulan Ramadan ini juga, di antara kita menghidupkan sunnah Nabi SAW ialah dengan kita bertadarus. Bertadarus ni kerana kita mengambil apa yang malaikat Jibril alaihi salam bersama-sama dengan Nabi SAW setiap kali Ramadan. Bagaimana malaikat Jibril yalqahu Jibril fayudarrisuhu al-Quran. Maknanya malaikat Jibril itu dia bertadarus dengan Al-Quran, bertadarus Quran bersama-sama dengan Nabi setiap malam. Setiap malam Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, Nabi baca, malaikat mendengar, dan roh inilah yang kita ambil ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Cuma saya nak perbetulkan sikit lah. Kadang-kadang amalan dalam masyarakat kita tu, dia kata dia bertadarus Quran kan, tadarus. Dia tadarus ni maknanya kita baca, kawan kita dengar, kita baca, apa isteri kita dengar, suami kita dengar, adik kita dengar, ayah kita dengar. Bukan baca serentak tu. Baca serentak tu bukan nama tadarus, tu nama pederah nama dia. Dia pederah nak perhabis. Satu muka, tu muka, setengah jam habis satu juzuk. Sepatutnya kita bertadarus ni ialah kita baca, ada yang mendengar. Dia betulkan, mungkin di segi bacaan yang kita baca patut baris atas jadi baris bawah. Biasalah kita bacaan tu kadang-kadang ada benda yang kita pendek jadi panjang sebagainya, maka ditegur oleh kawan kita begitu. Jadi sebab itu ini kaitan, kita katakan tadi, Ramadan dengan Al-Quran mempunyai kaitan yang rapat. Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks begitu, baginda juga dia telah mengadakan tadarus bersama-sama dengan para malaikat, dengan malaikat Jibril pada ketika itu. Jadi hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, maka Quran ini amat penting dalam kehidupan tu. Allah Ta'ala sebut Quran tu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, demikianlah kitab yang diturunkan, zalikal kitabu la raiba fihi, yang tak ada langsung keraguan dalam Quran tu. Pasal apa? Hudal lil muttaqin, untuk memberi petunjuk kepada manusia, memberi petunjuk pada manusia. Ini yang paling penting. Sebab tu Quran itu ialah kita harapkan ianya dapat memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita. Itu yang kita doakan, yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat dibimbing oleh Al-Quran dalam hidup kita. Kerana apabila kita dibimbing dengan Al-Quran, maka di sana kita akan mendapat hidayah dan petunjuk. Kerana hidayah dan petunjuk ni macam kita semua ni Allah Ta'ala gifted. Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk dan hidayah kepada kita. Kerana kita dapat petunjuk, dapat hidayah secara, sebenarnya secara percuma lah, secara mudah, iaitu kita mendapat Islam yang kita warisi itu ialah dengan secara warisan. Mak ayah kita Islam, maka kita Islam. Maka kita Islam dapat secara warisan begitu. Oleh itu kita kena pupuk dan kita kena jaga, kita kena pelihara Islam yang kita dapat ni, betul-betul kita kena jaga. Jangan supaya Islam tu terlepas daripada diri kita. Berapa ramai orang yang tidak diberikan peluang untuk nak mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa ramai, macam selalu saya sebutkan,
Kita kata berapa banyak kita tengok kadang-kadang ada Cina, India yang duduk di sebelah surau, di sebelah masjid, di kampung kita sampai ke mati. Dia tak dapat hidayah. Kan? Sedangkan kita pula Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita petunjuk dan hidayah ini dengan secara percuma. Mana yang bukan cuma macam tu, maksudnya kita dapat dengan secara warisan. Mak kita Islam, maka kita pun Islam. Kita Islam. Sebab tu anak-anak ni lahirkan dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap kanak-kanak ni lahirkan dalam keadaan yang fitrah bersih. Macam kain putih. Macam kain putih saja kanak-kanak lahirkan. Yang nak memajusikan dia, yang nak menasranikan dia, yang nak meyahudikan dia ialah mak ayah dia. Kita alhamdulillah, mak kita Islam, ayah kita Islam, kita Islam. Banyak kita tengok. Waktu saya duduk di Melaka, banyak terjumpa tengok anak-anak orang Cina yang dipelihara oleh orang Melayu. Alhamdulillah lah, jadi orang tu jadi Islam lah. Kebetulan jiran saya dulu tu seorang cikgu, dia perempuan, jadi jaga oleh mak orang Islam, maka dia jadi Islam, kahwin dengan orang Islam, okey lah. Dulu masa jangan susah kan, anak Cina ramai, anak dia beberapa anak ramai kan, itu mereka datang untuk bekerja, mungkin tak ada payah nak jaga anak sebagainya, bagi orang jaga kan, yang jaga. Jadi kita pun sama juga, kalau anak orang Islam pula, kalau orang kapi yang jaga, maka dia akan ikut agama ibu dan ayah yang akan bentuk tadi. Baik, saya nak rujuk kepada macam mana kita ini Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah, petunjuk. Petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni petunjuk hidayah yang kita kena jaga, yang kita kena pupuk betul-betul supaya ianya tidak hilang daripada diri kita. Kita jaga hidayah petunjuk yang Allah Ta'ala beri ini macam kita menatang minyak yang penuh, supaya ianya tidak tumpah, tak jatuh daripada diri kita. Kita minta doa selalu. Sehari semalam kita minta doa 17 kali sehari semalam melalui surah Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan lurus ni ialah jalan Islam. Maksud jalan itu jalan lurus, jalan Islam yang kita minta, supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus. Ini yang kita minta, supaya Allah Ta'ala jangan berikan kepada kita ghairil maghdubi alaihim, jalan yang engkau murkai, dan jalan orang-orang waladdallin, bukan jalan yang sesat. Jalan yang engkau al-maghdub disebut oleh ahli tafsir ialah jalan-jalan yang dilalui oleh orang Yahudi, manakala waladdallin oleh orang-orang Nasrani. Yang kita minta ialah supaya jalan yang kita lalui itu ialah jalan Islam. Jalan Islam. Inilah jalan yang boleh menyelamatkan kita untuk kita di atas dunia dan juga di hari akhirat nanti, ialah Islam. Lain daripada situ tak menyelamatkan kita. Tak menyelamatkan kita. Itu kadang-kadang kita tengok kan, kesian juga banyak kawan kita kan, yang baik, di jiran kita yang baik, ada setengah-setengah gitu, kawan sekolah kita tu baik kan? Dia baik, orang rajin tolong orang, rajin bantu orang kan, rajin kadang-kadang sedekah kepada orang, dia pemurah. Tapi malangnya dia mati, dia tak masuk Islam, maka dia tidak menyelamatkan dia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang begitu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin haba'an mansura, kata Allah. Apabila dikemukakan, bawa amalan-amalan dia besok di akhirat, haba'an mansura, yang tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita mengharapkan, supaya perkara seperti begitu yang tidak jadi kepada kita, kerana yang menyelamatkan kita, kerana yang agama yang Allah Ta'ala redha hanyalah Islam. Allah Ta'ala redha Islam, itulah yang Allah Ta'ala redha.
Allah Ta'ala redha. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Yang aku telah redha bagi kamu itu, Islam itu agama bagi kamu. Lain daripada situ, la, mamnu'. Tak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai agama yang direkogniskan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi, bab tu, tuan-tuan yang, perempuan yang saya hormati sekalian, ini berkenaan dengan apa yang kita katakan tadi, ialah hidayah, petunjuk, muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malahan juga disebut bagaimana Quran dengan puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita, kepada kita. Bagaimana Nabi SAW menyebut, dia kata, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fih. Wa yaqulu Quran mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani atau kama qala. Maksud dia ialah as-siyam wal Quran. Puasa dan Quran itu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu akan dapat memberikan syafaat, bantuan kepada hambanya di hari kiamat nanti. Sebab apa? Yaqulus siyam, puasa kata apa? Ay Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Puasa aku ni lah, dia puasa ni telah menghalang dia daripada makan dan juga dia kontrol syahwat dia pada siang hari. Maka berikan kepada dia syafaat, bantulah dia hari ni. Pasal apa? Pasal dia puasa tadi, kerana dia tak makan, dia tak minum, dia kontrol syahwat dia di siang hari. Maka di kiamat nanti, berilah kepada dia syafaat. Beri pada dia syafaat. Dan wa yaqul Quran, Quran pula kata, mana'tuhu an-naum bil laili. Quran kata pula, dia baca Quran. Quran inilah yang menghalang dia, yang menyebabkan dia tak tidur malam. Fasyafi'ni fih. Maka aku berikan kesyafaat kepada dia. Masya Allah. Ini dua perkara yang kita dapat tengok bagaimana dua amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada hambanya, iaitu Quran, dan juga akan diberikan kepada kita, ialah diberikan juga kepada kita Quran dan juga puasa sebagai dua amalan yang memungkinkan kita akan mendapat syafaat. Sebab tu Quran ni kita baca. Bagaimana Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran. Bacakanlah Quran itu, kerana Quran itu akan memberikan syafaat kepada tuannya. Ini tuan-tuan, perempuan semua, Quran amat malang kepada kita kalau kita pula tak baca Quran. Dahlah, hukum Quran ni pun tidak diamalkan, maka tiba-tiba pula kita Quran pula kita tidak baca. Amat dua kali malang kepada kita. Dua kali malang kepada kita, kerana Quran pun kita tak baca, maka menjadikan kita adalah merupakan orang-orang yang amat malang kalau kita tidak membaca Quran. Sedangkan Quran itu akan dapat memberikan syafaat yang cukup besar kepada orang yang membaca Quran. Maka sebab itu yang lainnya kita dapat tengok bagaimana bila kita bicarakan Quran dengan Ramadan ini, Nabi juga menyebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu atau kama qala. Kerana sebaik-baik di kalangan kamu itu ialah orang yang ta'allama al-Quran,
Orang yang belajar Quran. Wa 'allamahu, dan dia juga mengajar Quran. Dua benda. Dua perkara yang orang yang terbaik dia belajar Quran. Kita belajar Quran akan dapat di sana juga pahala, dan kita merupakan orang yang amat beruntung kalau kita terdiri dari kalangan manusia-manusia yang terdiri dari kalangan orang yang tidak membataskan ataupun kita meletakkan diri kita itu sebagai manusia yang membaca Al-Quran. Sebab tu orang yang baca Quran ni, tuan-tuan, dia bagi orang yang baca Quran ada dua kategori. Satu, dia baca Quran dia mahir. Yang kedua, dia baca Quran tetapi dia tak mahir. Dalam masa sama dia belajar. Dia belajar. Ini hadis riwayatkan daripada Bukhari. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safarah til Quran til kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Quran dalam keadaan tergagak-gagak, merangkak dan berat sukar jika membacanya, maka dia beroleh dua pahala. Orang yang baca Quran, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun. Macam kita ada baca Quran dengan secara mahir, laju, lajak kita baca, kita kenal huruf, kita tahu sebagainya, maka kita ma'asafaratil kiramil bararah, kita bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Tapi bagi orang yang membaca Quran, tapi dia dalam keadaan yang sukar, wa yatata'ta, maknanya dalam keadaan yang merangkak-rangkak, dia dapat dua pahala. Dua pahala. Pasal dia duk baca Quran dalam masa yang sama juga dia kesukaran dia dan dia sedang belajar Quran. Quran tu. Yang pentingnya Quran ini kena belajar. Kena belajar. Kena baca Quran. Kalau kita nak baca Quran, kalau kita nak bersama-sama dengan malaikat, maka kita baca Quran dengan secara kemahiran yang ada kepada kita. Yang keduanya pula ialah kalau kita tak mahir tetapi kita belajar, masa yang sama kita duduk membaca, maka kita dapat dua pahala. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Baca Quran. Hal lain tak dapat. Ini tak dapat. Ini tak dapat. Yang kita baca Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita berkenaan dua keadaan ini tadi. Sebab itulah saya kadang-kadang kita sedih lah apabila kita duduk pergi ziarah jenazah. Kadang-kadang kita tengok kan, jenazah duduk panggil terbaring kan dalam tengah rumah sebagainya. Tak ada seorang yang anak-anak dia yang baca. Anak ramai 7 orang 8 orang anak, tapi seorang pun bahasa ambil handphone letak dekat kepala pasang Quran kan. Ini tak betul. Ini sepatutnya kita tu, anak yang ada inilah masa kita nak beri penghormatan kepada ibu dan ayah kita yang tak akhir kita baca Quran kan. Tapi nak baca Quran macam mana? Moga dia tak erti baca. Pasal dia tak erti baca, pasal dia tak belajar. Pasal dia tak belajar jadi gitu. Kalau dia belajar tak jadi macam tu. Sebab dia punca dia kerana dia tak belajar, maka menjadikan dia adalah terdiri dari kalangan orang yang terdiri dari kalangan manusia yang rugi, berlaku gitu. Sebab kita patutnya, kalau mak ayah kita ada macam tu, inilah penghormatan kita kepada ibu dan ayah kita terakhir sekali, untuk kita nak berikan penghormatan kepada dia, untuk kita daripada anak kepada dia. Tak ada makna anak kita yang lahir tu, anak yang kita pelihara tu hebat-hebat, jadi korporat
besar, jadi profesional, chartered accountant, jadi lawyer, jadi hakim, hebat-hebat semua. Tapi kalau Quran tak boleh baca, no point, tak ada makna. Tak ada makna. Yang kita hendaknya ialah anak kita ini dapat untuk membaca Al-Quran. Baca Quran. Kerana ini adalah merupakan satu bentuk, orang kata apa, amalan yang kadang-kadang kita sendiri pun sudah pun tinggal benda gitu, sehingga kan macam seolah-olah macam tak berapa nak kisah sangat berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal apa Quran ni tadi. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang kita sebut sebagai manusia yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Oleh itulah kita tengok macam mana Nabi sendiri pun dia suruh kita ajar anak-anak kita peringkat awal lagi. Nabi kata, adibu auladakum bithalasi khisal, hubbi nabiikum wa ali baiti nabiikum wa tilawatil Quran. Nabi kata, ajar, didik anak kamu dengan 3 perkara. Nabi kata, pertama ialah sayangkan Nabi kamu. Yang kedua, sayangkan kepada ahli keluarga Nabi kamu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Baca Quran. Ini penting. Sebab tu anak-anak kita kena didik daripada awal lagi, kena paksa dia untuk nak membaca Quran, supaya dia boleh bawa diri dia itu dengan Quran dalam hidup nanti. Dia bawa hidup dengan Quran. Kalau dia tidak, kita tak baca, kita tak didik dia, kita tak ajar dia, maka akhirat besok dia tidak membaca Quran. Apabila dia besar nanti dia tak baca Quran. Dan itulah bekalan yang kita nak bawa. Kita sendiri nak bawa. Dan anak kita besok dia akan tuntut daripada kita. Sebab apa? Mak ayah dia tidak memberikan pendidikan begitu. Tak ajar pendidikan gitu. Kadang-kadang mak ayah sanggup habis special tuition sejam RM70, RM80 untuk nak beri anak dia pandai matematik tambahan, matematik apa moden, sebagainya, apa sejarah, BM, sebagainya. Sanggup bayar, tapi tidak kepada Al-Quran. Tak ambil berat Al-Quran. Kali ni banyak, kalau tak ada ni pun banyak kita tengok yang dibuat di pusat-pusat ataupun di kelas-kelas di masjid, surah sebagainya, perlu ada. Tapi tak boleh juga. Kalau kita nak baca Quran, kalau baca setayang ramai itu memang tak boleh lah. Dia hanya boleh menghafal tapi tak kena huruf. Wadduha wal laili iza saja, dia tunjuk kat wadduha, baca wal laili iza saja kan. Dia tak kena huruf kan. Tak edih. Tu pun cara-cara mengajar tu pun nak kena juga. Kadang-kadang kalau mengajar cara ramai-ramai tak edih. Dia pakat baca, memang dia ingat. Kata budak ni ingatan dia ingat. Dia mudah ingat. Dia ingatan dia ada, tapi dia tak kenal huruf. Yang kita hendaknya kenal huruf. Bila dia kenal huruf, insya-Allah lepas tu dia akan boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri. Dia kenal huruf dulu, baru dia boleh baca sendiri. Macam orang panggil apa? Pengajian kitab-kitab turah, kitab-kitab tua baca. Tok guru dia baca, okey. Dia i'rab. Dia i'rab kan. Ni pasal apa, ni muftada, ini mukhabar, ini apa isim fa'il, isim maf'ul kan. Dia baca 2-3 muka, lepas tu muka surat akan datang tu tak masalah lah, lebih kurang sama je. Yang penting dia kena tahu dulu sebab apa marfu', sebab apa mansub, sebab apa baris atas majrur, sebab apa. Dia tahu kaedah dia, nanti at depan dia mudah baca dah. Dia boleh baca dah, senang ni. Sama juga Quran. Kalau kita boleh, dia kenal huruf daripada awal ni tadi, insya-Allah, maka dia akan senang untuk dia nak baca Quran sendiri mudah. Tapi kalau kita suruh dia menghafal saja, kalau kita tak berikan penumpuan tak jadi. Tu pun kena betul jugalah. Kalau ada tempat-tempat pengajian macam tu, kalau anak kita dihantar mengaji gitu, dia mengaji cara ramai tak jadi. Tak jadi. Dia kena mesti one by one. One by one baru boleh. Kalau nak cepat mudah kan. Dia nak mudah dia baca kali arum balik tu, habis tu budak tu habis satu Quran tapi tak kena huruf. Tak kena huruf. Yang kita hendaknya ialah supaya dia itu kenal huruf. Kalau dia peringkat muqaddam, zaman saya dulu tak ada.
orang kata apa, kaedah orang panggil apa, iqra' kan, qiraati macam-macam kaedah ni. Kaedah ni mudah. Kaedah tu mudah. Saya tengok kan. Kaedah tu cukup mudah. Saya ingat pengalaman anak saya dulu 4 tahun tu dia boleh baca Quran dah. Pasal dia dah dia boleh tahu tu kaedah-kaedah dia, lepas tu dia boleh baca. Sebab kaedah mudah. Zaman dulu payah. Zaman dulu kita mengejar kan, saya tak kerti mengejar kan. Alik apa? Alik datik A, bawah alik bawah I, alik dapat U, A I U. Tapi hal tu hak atas-atas tak kerti dah. Tak kerti. Jadi sebab tu kalau kita kenal hak pertama tu, muqaddam, insya-Allah hak Quran tu mudah terbaca. Jadi artinya Quran ini kena diberikan penekanan, pendidikan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang tahu dekat manakah kedudukan yang mereka perlu buat, perlu lakukan. Jadi kalau dia tak faham, dia tak tahu benda-benda macam tu, menyebabkan dia sukar untuk ke depan. Jadi artinya saya nak tekankan sini ialah Quran mesti kita belajar. Kalau kita tak tahu, ada setengah orang dia kata, ustaz, maksud apa? Saya dah tua nak baca Quran, macam mana anda? Kita mengaji ni, kita tak boleh nak dihadkan masa kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mengaji ni daripada dalam buayan sampailah ke liang lahat, patutnya mengaji gitu. Kita tak boleh kita nak hadkan. Nak belajar ni kita nak katakan kecil-kecil saja, tak Quran pun tak erti, tak apa. Walaupun kita dah tua lanjut usia umur dia, belajar. Kita cari geng-geng kita, geng-geng kita yang agak lanjut umur, buka kelas, panggil kawan, mengajar. Mungkin kita nak buka budak-budak sekolah, kita malu kan. Nampaknya setengah-setengah orang tu dia orang akhir balik 15 tahun, dia akhir balik 55 tahun. Lepas pencin pun akhir balik. Ada juga tak apalah, kurang-kurangnya dia ada kesedaran di ujung. Ada setengah tu dia tak ada sedar sampai ke mati. Nak buat apa? Tak apa, kita buka special tuition kat dia, special class kat dia kan. Ajar dia balik, ajar sama geng-geng dia, tak malu sikit. Kalau dia campur budak-budak, dia malu kan. Dia malu, akhirnya dia kekal dalam kejahilan dia. Lebih baik dia tak malu tetapi dia tidak kekal dalam kejahilan dia, daripada dia malu tapi dia kekal dengan kejahilan dia, menyebabkan dia akan berada dalam keadaan jahil, dia mati juga dalam keadaan yang jahil. Kita tak boleh untuk kita nak rasa malu terhadap apa yang kita nak belajar, kerana Quran ini yang perlu kita berikan. Sehingga kan Nabi sebut orang yang baca Quran tadi, wallazi yaqra'ul Quran wa yata'ta', mana baca Quran dalam keadaan orang kata sangkut-sangkut kan, sangkut-sangkut, dia boleh dua pahala dengan sebab itu. Dengan sebab dia baca dengan keadaan yang sukar, susah, macam tu dalam masa yang sama dia juga belajar, maka insya-Allah di sana akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang kita katakan tadi sebagai satu daripada hal-hal yang membolehkan dia adalah terdiri dari kalangan orang yang akan memperoleh pahala yang baik tadi. Dan tuan-tuan yang sekongsi sekalian, kita tahu juga kita Quran ini dia pahalanya sebab apa? Banyak pahala dia. Pahala dia banyak. Sehingga kan Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang baca Quran, dia akan berikan setiap satu huruf tadi, satu kalimah tadi dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini lebih dahsyat lagi lah. Dalam, orang kata tak ada, orang kata apa, dari segi multiple keuntungan yang kita dapat daripada amalan-amalan yang lain. Tapi Quran Allah Ta'ala berikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi'ashri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun, atau kama qala. Nabi kata, siapa yang man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, maka akan diberikan kepadanya kebaikan, pahala. Setiap pahalanya pula iaitu bi'ashri amsalihha, 10 pahala.
Nabi kata, la aqulu alif lam harfun. Aku tak kata bahawasanya alif lam mim tu satu huruf. Tak. Alif satu huruf, 10 kebaikan. Lam 10 huruf, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Ini alif lam mim tu 30 pahala. Dan sebenarnya Allah Ta'ala ni, dia dengan hamba ni Masya Allah, cukup umrah dia dengan hamba dia. Kita tengok Allah Ta'ala ni, jalan untuk kita nak dapat pahala tu cukup dimudahkan. Cukup dimudahkan berbanding dengan jalan nak buat kepada kejahatan. Jalan untuk nak buat pahala cukup mudah. Tengok tadi baca Quran alif lam mim, 30 pahala. Jangan pula kita malas pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dia kata ustaz boleh 30 pahala cukup itu kan. Itu pemalas nama itu. Tapi jangan nak buat begitu kan. Jika Tuhan dah bagi kat kita tu, tengok. So bayangkan kalau kita baca satu juzuk kan. Kita baca satu muka surat. Kita baca 3 muka surat. Masya Allah, banyak pahala yang Tuhan berikan kepada kita ni. Lebih lagi kita tahu dalam bulan Ramadan ini, maka sudah tentulah bulan yang memang pun satu daripada rahmat Allah Ta'ala kepada kita dalam bulan Ramadan ni pada dia, iaitu Allah Ta'ala lontarkan dalam diri kita tu perasaan kasih, teringin nak buat benda baik. Ini semua ada. Dan nak berhenti buat jahat. Dia berhenti buat jahat. Kalau buat jahat tu memang teruk lah. Syaitan berkata aku pun tak payah kontrol je. Kalau dia buat jahat, syaitan dia ikat lah. Tapi dia kata, syaitan kata aku pun tak payah. Tak lihat ikat aku pun terlepas main dengan dia ni. Jadi kita tengok itu kelebihan yang Tuhan beri kepada kita dalam bulan Ramadan. Satunya memang kita teringin untuk nak buat lebih sikit lah. Hari biasa pun kita buat je, tapi bulan Ramadan ni kita teringin nak buat lebih. Selalu kadang-kadang Quran kita baca sikit lah, hari Ramadan ni teringin nak baca lebih. Ini semua pasal apa? Rahmat daripada Ramadan. Rahmat daripada Ramadan tadi menjadikan kita adalah orang yang nak teringin kepada untuk nak buat, nak membaca Al-Quran itu dengan baik dan teratur. Ini lumrah biasa berlaku kepada kita kalau kita berada di dalam situasi Ramadan ini. Maka kita ambil peluang daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita hidangan Quran kepada kita dalam bulan Ramadan ini, maka kita kena ambil peluang di situ. Ini satu hal. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain sebenarnya. Ibadat yang lain semua macam kita boleh buat ibadat puasa, ibadat sunat semayang, sama ada kita nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, terpulanglah. Saya bab ni saya tidak mau kata berikan sangat kan. Kita katakan okey ni wajib buat 20, wajib buat 8, yang pentingnya buat. Yang pentingnya buat kan. Yang pentingnya buat, jangan tak buat. Yang penting kita buat. Orang kata solat ni, tarawih ni tadi. Kerana sembahyang tarawih ni tak ada pada bulan lain. Cuma pesanan saya, kita harapkan supaya janganlah kita buat 20, tapi sudah dulu daripada orang buat 8. Tu ada benda yang tak betul lah. Buat 20, nak sibuk tengah buat 20, tapi sudah dulu daripada buat 8. Jadi sedangkan semayang pun nama tarawih. Tarawih ni maknanya solat rehat. Rehat, relax. Kita semayang relax. Kita tadi dah menat kan, buka puasa kan. Tapi kalau boleh, yang bagusnya buka puasa tu buka puasa ringan lah. Tapi saya boleh cakap lah ringan lah. Ni, saya pun buka puasa berat saya tak boleh.
Sebab tu kadang-kadang bila buka puasa, bila makan kuih dulu tu, itu bukan tis saya lah. Saya makan nasi dulu buka puasa kan. Makan nasi dulu kan buka puasa. Makan berat dulu. Tapi tak bagus sebenarnya. Tak bagus. Tak bagus. Bagusnya kita makan ringan. Buat kurma 2-3 biji tu. Makan insyaAllah. Kita nanti pun kita ringan badan ketika kita nak sembahyang tarawih namanya. Bila kita heavy makan ni memang agak nak pula kita makan banyak kan. Macam lepas tu macam pacak kenyang tersandar. Sana nak bangun mayang maghrib pun dah lewat dah kakak isyak mayang kan. Itu pun tak kena juga. Jadi itu benda-benda yang kita dapat lihat tadi dalam suasana-suasana seperti begitu, menampakkan tentang betapa. Tapi saya nak cerita hal yang Tuhan lontarkan dalam diri kita ni, teringin untuk buat benda baik, teringin untuk buat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada kita. Tadilah bukan senang kita nak buat solat sunat satu malam tu kita buat 11 rakaat, bukan senang. Tapi buat mari bulan Ramadan kita boleh buat. Ini kata hikmah tu. Rahmat Allah Ta'ala yang lontarkan dalam diri kita, menyebabkan kita boleh untuk kita tunaikan dalam bulan Ramadan. Sebab kerana kita adalah terdiri daripada orang yang telah mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Peluang seperti begini kita kena cari dan kita perbanyakkanlah untuk kita nak melaksanakan ibadah sunat yang lain, dan juga terutama Al-Quran itu sendiri yang boleh kita lakukan, yang boleh kita laksanakan dengan baik. Kerana tuan-tuan, seperti yang saya sebut tadi, kita mengharapkan juga bahawasanya dengan hari ini dah ramai orang panggil orang hafal Quran kan. Orang banyak, kadang-kadang di tempat-tempat kita pun kita dapat lihat bagaimana orang yang hafiz, yang menjadi imam, bagainya satu benda baiklah budaya dalam masyarakat kita. Yang kita tengok sonok, kita pun nak cari juga imam-imam yang bacanya secara murattal, secara baik, cara baik, sonok bila kita jadi. Walaupun kadang-kadang dia baca panjang pun tak terasa dengan dia baca. Ini pun antara mukjizat Allah Ta'ala. Kita dengar Quran ni yang tak pernah jemu-jemu. Quran ni kita baca benda lain jemu. Kita baca komik habis sangat pun, macam zaman kita duk mengaji sastra dulu kan, tingkatan 5, tingkatan 6, baca buku macam zaman saya tu Badai Semalam. Badai Semalam teman tu Khadir Hashim ni. Lepas tu kita baca sampai lonyek buku tu. Lonyek tak lonyek pun kena baca juga. Kita nak jawab Faisal kan, sampai nak muak lah panggil. Tapi Quran mana ada orang tu. Pasal apa tak baca Quran, aku nak muntah baca Quran. Tu dia ada benda tak betul lah otak dia tu kan. Kalau dia baca Quran dia kata muntah, tu benda tak betul. Baik tuan-tuan dan saya sekalian, yang kita harapkan supaya inilah Quran Ramadan kita dapat hayati. Kalau boleh kita tadabbur ayat Quran, dan boleh kalau boleh di harakah ni kita dapat buat satu kumpulan, buat kumpulan tadarus Quran, baca Quran, ambil waktu-waktu rehat waktu zuhur tu bacalah, buat tadarus, baca son sikit walaupun tak banyak ayat. Kita baca kerana kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Saya hari Jumaat lepas kita telah melancarkan satu Ihya Ramadan, bulan Ramadan di peringkat kebangsaan sesuai agensi saya, dan juga kita juga telah pun meliti beberapa ayat-ayat, 10 ayat untuk ditadabbur, untuk jadikan sebagai bahan tadabbur ketika kita bertadarus. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan pada petang ini. Semoga apa yang disampaikan itu akan dapat memberikan manfaat kepada kita bersama di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na Qur'an. Allahumma yassir lana Qur'an. Allah faqihna fid din wa 'alim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i. Walhamdulillahi rabbil alamin.